Takkan macam mana nak melabur dalam unit trust? Sebab nak melabur dalam unit trust ni bukan kena ada 10,000 ke? Sekurang-kurangnya 10,000 ataupun 100,000. Okey, ini adalah mitos. Ini adalah tanggapan yang salah. Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel Dr. Adam Zubair, Doktor Kewangan Anda. Yes, saya dulu pun, ni kisah dulu sebelum saya menjebatkan diri dalam industri kewangan ini, menjadi seorang perancang kewangan. Saya pun takut juga dengan pelaburan unit trust ni. Okay, sebab saya tak faham. Kita ni manusia ni, kita akan takut terhadap benda yang kita tak faham. Yang pertama, orang takut melabur dalam pelaburan unit trust sebab orang nampak pelaburan unit trust ni, mereka nampak pelaburan unit trust ni, yang pertama, selalu rugi. Selalu rugi ni terjadi disebabkan oleh kita tak tahu pelaburan unit trust tu macam mana pelaburan unit trust ni berfungsi. Sebab itu kita rugi. Bagi mereka yang tak tahu pelaburan unit trust ni macam mana ianya berfungsi, dan anda akan selalu rugi. Confirm anda akan rugi. Kalau anda semata-mata percaya apa ejen anda cakap, dan anda kemungkinan besar akan mengalami kerugian kalau ejen anda tak bagi tahu betul-betul hakikat ataupun realiti pelaburan unit trust ni. So, pelaburan unit trust ni saya pun dah pernah kongsikan dalam YouTube channel saya. Anda boleh search sahaja ataupun anda boleh pergi dekat YouTube playlist. Kat sini saya just nak rumuskan je lah. Okay? So, anda akan selalu rugi bila anda melabur tak ikut pada masa yang sesuai, ataupun anda tidak ada structure. Orang melabur dalam pelaburan unit trust ni, the best way adalah melabur secara berkala. Bukannya melabur lamsam. Nak melabur lamsam boleh, tak ada masalah, tetapi kena ada ilmu. Kena tahu bila nak beli. Sebab dalam banyak-banyak pelaburan ada naik dan turun. Yes, memang hakikatnya kita tak boleh nak time, kita tak boleh nak tentukan market sekarang ni kat atas ke ataupun market sekarang ni kat bawah. Okay, kita tak tahu, memang confirm. Sedangkan Warren Buffett, pelabur saham terulung di dunia ini pun, beliau pun tak menjangkakan sejauh mana krisis wabak penyakit COVID-19 ini terhadap pelaburan saham ni. Okay, beliau pun tak tahu. So, beliau rugi berbilion-bilion ringgit. Sorry, bukan ringgit, berbilion-bilion dolar hilang pada tahun 2020. So, beliau yang power ni pun tak tahu bila market jatuh, bila market naik, tak tahu. So, apa tugas kita? Tugas kita bukan nak time the market, tapi tugas kita untuk membuat tanggapan bijak. Tanggapan bijak ni senang. Orang yang ada ilmu tahu. So, kalau kita tengok semua orang tengah sibuk-sibuk membeli, melabur dalam pasaran saham, dan harga saham naik mencanak-canak, tak rehat, naik. Kita, kalau kita ada ilmu, kalau kita tahu setiap pelaburan yang naik akan jatuh, kita akan tunggu dulu. Relax. Nak laju-laju buat apa? Kan? Tunggu dulu. Stay on the sideline. Biar market cool down dulu. Bila market cool down, time itulah anda melabur. Itu caranya. Senang je pelaburan unit trust ni. Tapi kena ada ilmu. So, point dia, macam mana nak elak daripada selalu rugi, laburlah dengan ilmu. Okay. Ni jadi saya punya tagline. Tagline Dr. Adam Zubair. Kalau anda labur dengan ilmu, insyaAllah anda akan minimize ataupun kurangkan kerugian anda. Itu yang pertama. Kedua, kenapa orang takut melabur dalam unit trust? Sebab orang nampak pelaburan unit trust ni charge-nya begitu tinggi. Charge yang mahal. Dalam pelaburan lain, mungkin anda tak nampak charge itu. So, contohnya saya bagi contoh lah, apple to apple. Kalau anda melabur dalam pasaran saham, kalau anda buka account untuk melabur dalam saham, brokerage fee mungkinlah. Okay, fee yang dikenakan kepada anda setiap kali anda buat trade mungkin dalam lingkungan on average lebih kurang 0.05 ke 0.1%. Itu fee yang dikenakan kalau anda trade pasaran saham. Tetapi dalam pelaburan unit trust ini, charge yang dikenakan ranging between 3% ke 5%. Okay? Biasanya kalau kita gunakan cash kita, duit simpanan kita, biasanya 5%. Tapi kalau kita gunakan duit EPF kita, duit KWSP, biasanya 3%. Okay? Saya cakap biasanya lah. Kadang-kadang mereka ada buat offer dan sebagainya, tapi biasanya 3%. 3 ke 5% on average. So, kalau kita nak bandingkan dengan pasaran saham, kita akan nampak, bezanya. Saham 0.1%. Tapi pelaburan unit trust 3% ke 5%. Kan mahal, kan nampak besar. Tetapi
Saya nak bagi tahu kepada anda, itu kalau anda gunakan ejen, khidmat ejen. Ejen tu kena bawa anda, kena jumpa, buat appointment. Mereka pun ada family yang mereka kena tanggung. Biasalah, memang kenalah ada fee. Takkan anda dapat benda for free. Okay, mustahil lah. So, kalau anda menggunakan khidmat ejen, to me, sebagai seorang yang pernah jadi ejen unit trust ni, trust me, we deserve that pay. Because kerja yang kami kena buat, kami kena go through beratus-ratus fund. 1, kena pergi training. 2, kena faham tentang pelaburan. 3, kena dapatkan all the relevant document, bagi kepada anda, isi, hantar dokumen itu. Anda ingat benda tu semua free? Of course tak, kan? Kami kena bayar petrol, kami kena beli pen, beli kertas, pergi training, nak bayar, nak sara hidup. So we deserve that pay, right? Tetapi kalau anda memang betul-betul tak nak dikenakan charge yang tinggi, nasihat saya, belajar macam mana nak melabur dalam pelaburan unit trust dengan sendirinya. Pelaburan unit trust zaman sekarang ni, anda dah boleh melabur dengan sendiri tanpa menggunakan orang tengah. Dah boleh ya. So bagi mereka yang betul-betul tak nak keluarkan kos sesen pun, boleh belajar melabur dengan sendiri menggunakan platform online yang ada kat luar sana. Anda boleh melabur menggunakan pelaburan unit trust serendah fee 0%. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena belajar, kena tambah ilmu. Kalau tak tambah ilmu, berbalik kepada poin nombor 1, pelaburan unit trust anda nescaya rugi sebab anda tak tahu. So, nak tahu? Dalam description ada. Saya buat kelas percuma pelaburan unit trust. Okay? So itu yang kedua, charge yang mahal. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa orang takut nak berlabur dalam unit trust ini? Sebab anda nampak pelaburan unit trust ni memerlukan modal yang besar. Okay, ini yang ketiga lah. Okay, yang ramai orang, bila saya cakap, kenapa tak melabur dalam unit trust? Saya tak ada duit. Okay, duit saya sikit je, kan? Duit ceput-ceput. Takkan macam mana nak melabur dalam unit trust? Sebab nak melabur dalam unit trust ni bukan kena ada 10,000 ke? Sekurang-kurangnya 10,000 ataupun 100,000. Okey, ini adalah mitos. Ini adalah tanggapan yang salah. Zaman sekarang ini ada pelaburan ataupun ada dana-dana pelaburan unit trust yang anda boleh mulakan serendah RM1,000. RM1,000 still besar. Dan ada juga pelaburan ataupun dana pelaburan unit trust yang anda boleh mulakan serendah RM100. Sekarang ni dah ada. Okay, kita jangan gunakan tanggapan kita zaman purbakala. Yes, dulu memang betul. Pelaburan unit trust ni, kebanyakan dana-dana bermula pada RM1,000 dan ke atas. Ada yang RM5,000. Yes, nak melabur dalam pelaburan unit trust ni memulakan modal yang besar. Tapi zaman sekarang ini, dah ada banyak dana-dana pelaburan unit trust yang anda boleh mulakan serendah RM100. So, saya pun memang ada buat kelas pelaburan unit trust. Okay, bagi mereka yang nak tahu, yang nak belajar, betul-betul nak belajar tentang pelaburan unit trust, saya ada buat kelas free. Memang niat saya adalah untuk memberi penerangan ataupun exposure kepada anda semua, kepada masyarakat kita, orang ramai tentang pelaburan unit trust ni. Sebab bagi saya, ramai orang yang mungkin pernah dengar tentang pelaburan unit trust, tetapi mereka tak faham tentang pelaburan unit trust. Macam mana pelaburan unit trust ini berfungsi dan apakah cara sebenar melabur dalam pelaburan unit trust. Disebabkan itu saya ada buat kelas free. Okay, so anda boleh check dekat dalam ruangan description. Tim saya ada letak. Okay, just klik sahaja. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, kongsikan dekat dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.